Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullah. Innallaha kana tawwaba. Astaghfirullahalazim. Subhanallah, ya Allah, ampunkan kami. Kami meraih, kami mencari keredaan-Mu, keampunan-Mu, insya-Allah. Terima kasih semua yang bersama kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai bakal-bakal ahli syurga, insya-Allah hari ini tiada lain tiada bukan kita berkumpul dalam satu majlis ilmu. Kita nak meraih cinta, yang nak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan pendek-pendek kita, guru-guru kita, dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang bersama kita. Yang terawal sekali antaranya yang menonton sekarang ni, dan juga para penonton di Facebook Siti Absar Syafi'i. Ini antara orang kata dia bermula je kat Facebook, dia antara orang yang terawal ucapkan salam, memuji-muji akan kebesaran Allah dan berkongsi. Terima kasih, alhamdulillah. Dan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, merupakan pendakwah jemputan Mushola Ar-Raudhah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa agaknya sampai tadi? Pukul 4.40. Weh, awal tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Khairul Aklan Khamis, rakan Usra, apa khabar rakan-rakan kita? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia senyum dia tadi, kau bersedekah Ya, dia. betul, masya-Allah. Dia kalau dekat TV Jari ramai sayang dia. Ramai ustaz-ustaz pun sayang dia. Dia bagus dia. Sedap dia kalau berzikir ustaz nanti, insya-Allah kita akan cuba dengarkan. Jadi alhamdulillah hari ini ustaz, kita pun faham ini adalah Jumaat kedua ustaz Masya-Allah, betul. dalam bulan Ramadan. Syukur alhamdulillah Allah berikan kita peluang untuk kita bersama meraih kata orang tu peluang yang cukup luar biasa. Tapi soalan kita biasa ustaz. Kita tengok orang lain mengaji, kita pun teringin nak mengaji. Kita pun faham daripada kecil kita diajar bulan Ramadan ni perbanyakkan amalan, bersedekah dan sebagainya. Cuma tu dia. Ada cuma Ada pula cuma lah. dia. Kita kalau boleh ustaz, kita nak, kalau boleh nak beli barang yang terbaik. Nak makan yang tersedap. Betul. Jadi amalan kita nak tahu apakah amalan yang paling terbaik dalam bulan Ramadan yang Nabi syorkan, yang para sahabat laksanakan, dan ianya ringan dan tak, kata orang tu tak ada alasan. Oh, dia ni khatam sehari. Oh ustaz bolehlah. Macam saya berat. 3 kali. Berat sikit ustaz. Okay. Jadi mungkin ustaz boleh bantu kita lah nak meringan-ringankan badan kita ni, amalan ni yang boleh kita laksanakan. Bismillah. Okey, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bila kita dalam bulan Ramadan ni, pertama sekali kan bila kita sampai Jumaat yang kedua ni, mungkin kita kena sedar maknanya ada lagi 2 Jumaat je lagi. Itu pun kalau Allah panjangkan umur, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita kan. So Jumaat yang kedua bermakna kejap kan. Dan macam tu jugalah kejapnya yang berbaki tu. Jangan kita ingat kejap yang berlalu je, yang berbaki panjang lagi. Tak, sebenarnya yang berbaki pun laju macam tu juga, ataupun mungkin lagi laju daripada tu. Dan hari ini juga sebenarnya kita dah masuk fasa yang kedua daripada bulan Ramadan kan. Kalau kita bagikan Ramadan tu kepada 3 kan, 10 10 10. So ini adalah 10 yang kedua daripada bulan Ramadan. Allah, sekejap je dah masuk 10 yang kedua maknanya dah tinggal lagi 2/3 lah daripada bulan Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah bagi kita gunakan Ramadan ini sebaik-baiknya. Okey, tadi soalan kita bincang tentang sunah-sunah yang senang lah dia bukan apa, macam kita kata kita ni akhir zaman ni kan, kadang yalah semua nak yang senang kan, nak yang instant kan, nak yang cepat kan. Kita panggil apa tu, kalau
rempah kari tu pun kalau boleh dia nak yang dah siap kan. Tak ada Air pun 3 in 1 Ustaz. air pun 3 in 1 je kan. Tak ada nak bancuh-bancuh sendiri. Betul. Jadi memang kita ni begitulah. Antara sunnah yang mudah yang kita senang semua sekali nak buat sebenarnya. Okeylah, kita mula daripada apa yang kita tengah buat sekarang ni lah, sahur kan. Tu yang tak berhenti je tarik makan kan. Tu tengah bersahur tu. Ya, itulah. Dia bila kita bersahur ni sebenarnya dia merupakan satu sunnah, kita tahu dah. Cumanya ada yang tanya sahur ni mula daripada pukul berapa? Macam kru kadang pukul berapa dah mula kerja kan. Kadang dekat set daripada pukul berapa? Pukul 3 pagi dah ada kat sini, pukul 4 pagi dah ada kat sini. Jadi boleh tak sahur daripada sebelum tu lagi? Contohnya nak sahur daripada pukul 1 pagi ke 2 pagi ke. Sebenarnya sahur ni dia punya masa bermula dia daripada lepas tengah malam. Baik. Lepas tengah malam. Maknanya kalau tengah malam tu katalah dalam pukul 12 tengah malam macam tu ke pukul 1 pagi tu, maknanya daripada situ je dah boleh lah nak sahur. Baik. Dah boleh mula. Tetapi sahur yang paling afdal adalah dilewatkan. Itu yang terbaik. Sebab kita tadi kata nak yang terbaik kan. Jadi maknanya kalau pukul 2 pagi kita sahur, dapat pahala dah. Dapat pahala sahur. Pukul 3 pagi pun dapat juga pahala sahur. Tapi sahur yang terbaik adalah sahur yang dilewatkan. Lewat ni maksudnya bila? Sebab semalam pun saya ditanya soalan ni. Dia kata, Ustaz, betul ke sampai waktu imsak tu dah tak boleh makan? Ada orang kata tak boleh makan. Bukan ke sebenarnya dia cuma lampu kuning aja? Jawapannya adalah imsak ni memang sunnah untuk kita berhenti. Maksudnya yang terbaiknya kita berhenti waktu imsak. Imsak maksudnya lebih kurang 10 minit sebelum subuh. Tapi kalau nak makan juga tak adalah batal kan puasa kita, cuma lagi baik sebab kita sebut yang terbaik tadi. Baik. So yang terbaik berhenti sebelum tu. Okey, itu yang paling mudah sekali kita kata sebab bab makan ni mudah lah kan. Tak adalah orang. InsyaAllah hafal Ustaz. InsyaAllah kan dia tak susah. Dan bab sahur ni mungkin lebih kita sebutkan berbanding dengan buka, sebab kalau kita kata buka di awal waktu tu itu tak payah digalakkan. Tak payah digalakkan pun memang semua akan buat. Kan? Yang itu tak payah satu tajuk khusus. Kan? Galakkan berbuka awal kan? Tak payah. Menggigil tangan tunggu nak minum air. Ya, itu tak payah ceramah. Okey. Kemudiannya antara benda yang senang juga untuk kita buat sebenarnya dan ramai orang tinggalkan saya ingat kita sebut beberapa perkara yang ditinggalkan antaranya mudah contoh mandi selepas maghrib pada bulan Ramadan ni. Mandi selepas maghrib? Selepas maghrib. Kalau mandi sebelum maghrib balik kerja? Kadang-kadang balik kerja kan. Balik kerja dengan naik motor, kadang dah berminyak apa semua kan. Jadi balik-balik terus mandi. Sebenarnya kalau boleh hold dulu mandi tu. Cuci muka je dulu sekejap. Ya, bagi segar je sudahlah. Lepas tu kira buka puasa dulu, sembahyang maghrib dulu, lepas maghrib baru mandi. Sebenarnya itu yang terbaik. Sebabnya satu ialah waktu petang kalau kita mandi, kita pun ada kerisauan takut ada perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Faham. Yang keduanya, lepas maghrib ni bila kita mandi, kita tahu dia akan menyegarkan kita untuk sembahyang tarawih. Betul Ustaz. Dan kita pula nak pergi ke masjid memang disunatkan untuk kita mandi dulu. Jadi memang yang terbaiknya mandi itu selepas maghrib, bukannya sebelum maghrib. Itu contohlah, benda-benda yang mudah-mudah kan. Banyak lagi sunnah Nabi SAW yang kita boleh amalkan. Masya-Allah, luar biasa. Bestnya Aklan Betul. Air dah habis Aklan? Ada. Oh, ada lagi. Untuk senyap tadi dia tengok minum daga kesian dia. Ingat tahu imsak berhenti. Aklan, ada apa-apa ke nak tanya Ustaz? Dia tadi jeling-jeling Ustaz. Ada satu nak tanya. Apa dia? Macam kita bulan Ramadan ni lah Ustaz. Kita beribadah. Sepanjang masa kita beribadah, kadang zikir apa semua Ustaz. Tapi nak tahu Ustaz, ada tak ukur aras tu? Yang terbaik di mata orang dan juga terbaik di mata Allah. Terbaik Allah. Dia ayat Aklan macam ukur aras Ukur aras. Aduh, saya terkesima. Terkesima kita. Bagus Aklan. Datang selalu tahu. InsyaAllah. Ya, kita nak ukur aras macam mana? Kita sebenarnya pertama sekali kita ukur pada diri kita sendiri. Orang kata ukur baju di badan sendiri. Kan ni macam jubah ni beli kat mana ni kan, masya-Allah cantik kan. Kan ikut badan sendiri. Kan tak boleh pakai jubah saya. Kan tak kena. So kita masing-masing kita boleh ukur pada diri kita sendiri. Itu sebab kita diajar untuk selalu bermuhasabah. Kan tengok balik. Ni dah 10 hari dah lepas kan. So 10 hari dah lepas ni sebenarnya kita boleh ukur. Maknanya kita tengok balik aku ni antara ibadah dalam 24 jam satu hari tu, antara ibadah dengan bukan ibadah tu berapa banyak? Kan mana yang lebih? Ke memang yang bukan ibadah lagi banyak? Contohlah kadang kita bersembang, kita mungkin ada makan, minum, tengok bola dan sebagainya kan.
Jadi Kadang mereka tengok dekat TikTok, mereka dekat ya kan. dengan handphone apa semua kan. Kadang nak cari benda satu benda je, nak cari katalah contoh macam saya kan nak cari lampu mata bakar. Ah. Dia terlajak jauh Ustaz. Ya Allah. Dah habis benda saya tengok Astagfirullah. Jadi tengok-tengok saya sedar dah setengah jam contohnya kan. Padahal patutnya boleh tengok benda tu 3 minit saja. Ya, betul. Jadi benda macam tu kita sendiri boleh ukur sebenarnya. Kita sendiri boleh cek balik aku ni amalan tak banyak lagi. Kan dah 10 hari dah. Quran aku macam mana sebenarnya? Betul, Sedekah aku macam mana? Iktikaf aku macam mana? Tarawih aku macam mana? Kan dan sebagainya. Sebab kalau kita nak bandingkan dengan cara para ulama terdahulu, ya Allah memang kita pun kita pun tahulah jauh sangat kan. Nak jauh tu terlampau jauh lah. Maknanya terlalu jauh kita ditinggalkan. Tetapi at least kan paling tidak kita ukur pada diri kita sendiri. Kita kata ya Allah aku ni setiap saat daripada bulan Ramadan. Padahal setiap saat ni kan mutiara-mutiara yang berharga yang memang takkan boleh patah balik dah. Kita bukan boleh ambil balik yang 10 hari yang lepas ni. 10 hari yang lepas ni memang dah habis dah. Tapi takkanlah lagi 20 hari ni kita nak biar macam tu je kan. Kita tak apalah. Apa kita ingat Ramadan tahun depan masih ada ke apa? Kan macam kita kena tanya benda tu pada diri kita. Ramadan tahun depan ni aku tak ada dah rasanya. Allah. Kan letak dalam hati kita macam ni je lah. Tak ada dah Ramadan lain. Dia kan biasa kalau tak tajuk andai ini Ramadan terakhir kan. Ya. Sekarang ni kita buang perkataan andai tu. Oh. Andai tu buang. Kan ini Ramadan terakhir. Memang letak macam tu je. Ini Ramadan terakhir. Jadi bila kita letak mindset kita ni memang last kan. Ini peluang aku yang terakhir. Kita cek 10 hari yang hari tu Allah aku banyak lagi kosong ah. Sembang masih banyak lagi. Ya. Tengok kat handphone lama lagi. Dia bukan apa kadang-kadang kan kita nak baca Quran tapi Quran tu kita letak tepi macam tu macam saya ni kan. Quran letak sebelah WhatsApp. Allah. Tekan WhatsApp. Ya, dia automatik jari tu pergi situ kan. Macam kita tengokkan konten yang terkena air habis semua dia WhatsApp semua. Ya. Secara automatik lah jadi kan. Betul. Dia Kita ni lemah Ustaz lemah kan. Kata saya bukan nak tapi tiba-tiba je contohnya. Jadi kita boleh muhasabah sekarang kan. Itu kita kata kita boleh ukur sendiri. Tengok balik. Dan boleh juga kita compare dengan kawan-kawan kita, dengan keluarga kita, dengan orang masjid ke apa kan. Kita boleh bandingkan juga untuk kita jadi makin semangat. Begitu bila tengok kat masjid kan, contohnya kita ada hari yang tak pergi tarawih kan. Kita tengok balik, pak cik ni uzur dah. Kan nak pergi semayang pun nampak teruk sangat. Tapi dia tetap malam pergi. Aku ada juga malam tertinggal. Contohnya yang itu kan dia menyebabkan kita lagi termotivasi. Kita kena tengok orang yang lebih susah daripada kita tu kan supaya kita akan lebih termotivasi insya-Allah. Ustaz, kalau katalah dalam bulan Ramadan, kadang contohlah kita nak bawa tasbih ke sana ke sini. Dia ada rasa segan sikit sebab dia bukan satu perkara yang kita biasa kan. Tapi nanti kalau kata, kau lah terpaling tasbih. Contoh. Dia sikit. dia pegang dia sikit macam ni je. Macam boleh ke Ustaz kita galakkan amalan membawa tasbih itu menjadi satu budaya? Macam Sebenarnya bagus soalan tu sebenarnya. Sebab saya semalam saya ada terfikir tau dalam kepala saya tak tahu kenapa. Macam tahu-tahu je tadi dah tanya soalan ni. Masya-Allah. Malam tadi saya balik dari masjid tapi malah terfikir. Saya terfikir benda ni. Saya kata kan bagus kalau kita pegang tasbih. Dia bukan apa maknanya. Ingat Sebab kita ni selalu lupa. Betul. Saya sendiri pun salah satu tujuan kenapa saya tak tasbih ni dekat tangan ataupun dalam poket lah paling tidak kan. Kadang-kadang tangan kita ni selalu poket kan pegang handphone. Tapi terpegang tasbih tu kan dia teringat tau. Dia kata hari ni aku tak kan ada benda yang kita belum buat lagi. Mungkin kita belum selawat banyak-banyak ke kan, belum zikir, belum istighfar ke, berapa ke kan. Jadi benda ni dia reminder kepada diri kita. Janganlah macam kita kata nanti kan orang kata belagak. Nanti orang kata riak lah tu. Kan? Tunjuk amalan lah tu. Kan kita kata kita buat sesuatu kerana manusia tu salah, kita meninggalkan sesuatu kerana manusia pun salah juga. Betul juga. Jadi jangan sebab orang kata jadi kita tinggal. Baik. Rugilah kita. Baik. Kita nak buat benda baik kan, nak remind diri sendiri. So saya cadangkan bagus sebenarnya tu. Ataupun yang digital lah. Ataupun digital. Cantik tasbih. Hadiah. Oh masya-Allah. Hadiah dari Habib Muhammad Sagaf yang Fatabi'uni tu. Oh subhanallah. Cantik. Rancangan Fatabi'uni kat TV Jeddah dulu tu kan. Saya pergi rumah dia di Jeddah tahun lepas haji. So dia hadiahkan kan. Alhamdulillah saya sayang. Subhanallah. Aku bila nak bagi hadiah tasbih kat saya. Masya-Allah. Hari itu bukan itu Miza bagi. Jangan ambil nama orang tau. Jadi alhamdulillah mungkin kita boleh amalkan kepada semua para penonton. Tak apa buat, jangan tinggal kerana manusia. Orang buat ke tak buat orang tetap kata, tapi kita buat kerana Allah, insya-Allah kita akan tenteram. Kita perlu berehat seketika ke yang ni?
belum lagi baik insya-Allah. Jadi Teruskan makan. Teruskan makan Ustaz sambil-sambil. Jadi Aklan ada apa-apa nak tanya Ustaz ke? Ada buat Okey. tasbih? Tasbih tak bawa Tercicir. Ada tapi tercicir. Sekarang kat handphone pun boleh tasbih lah. Oh, kat Facebook boleh. Kat handphone pun ada. Tapi biasa terleka lah Ustaz dah tertekan memang. Itu masalah dia. Subhanallah. Oh. Okey, baik. Ada yang bertanya ni, Ustaz, dia daripada Fazila Baharudin. Bagus soalan ni. Ustaz, mana yang lebih baik? Berzikir dengan tasbih digital atau berzikir menggunakan tasbih biasa? Sebab sekarang ni banyak tasbih digital. Mohon beri penjelasan. Okey, dua-dua ada kelebihan. Ah. Yang pertama kelebihan tasbih digital lah. Ya. Tasbih digital ni kelebihan dia adalah kita akan dapat kira dengan banyak dan juga tak tertinggal, tak terhilang kita punya kiraan tu. Baik. Kadang-kadang kan kita baru separuh, sekali tiba-tiba ada bersembang, ada kerja dan sebagainya kan. Berapa dah pula Ya, jadi kita boleh sambung lagi kan, baik. sambung lagi. Apatah lagi kalau zikir kita tu yang banyak. Contohnya ada sebagian sahabat kita kan, dia punya target dia selawat 1000 kali sehari. Baik. Contohnya, kalau kita pakai tasbih ni, nak dapat 1000 tu dia memang akan lupa lah. Sebab tasbih kita ni paling banyak pun biasanya 100 je lah. Kan jarang lah ada orang pakai tasbih yang 1000 biji kan. Panjang Ustaz dah bawa penuh koci. Tengok Mungkin saya boleh kata kau yang menunjuk sangat ni. kenapa poket dia besar sangat. Sekali dia keluar tasbih kan 1000. Ya, baik. Okey, jadi biasanya kita 100 je. Jadi kita akan lupa kadang. Kadang kita tak dapat nak keep track lah. So kelebihan tasbih digital yang itulah sebenarnya. Saya nampak memang ada kebaikan dia sangat besar. Tapi dalam masa yang sama, tasbih yang kita panggil apa tradisional ni, kan, yang ada biji ni, dia punya kelebihan dia adalah satu, rasa dia takkan sama. Ya, baik. Kan, rasa dia takkan sama. Dia digital ni dia rasa dia lain. Dia rasa tekan macam tu je kan. Yang ini lain satu. Yang keduanya adalah dia sebagai saksi untuk kita pada hari kiamat nanti. Itu yang kita perlukan. Sebab setiap biji daripada tasbih itu adalah saksi-saksi kita. Dulu ada contoh ada seorang cicit Nabi SAW, nama dia Sayyidah Nafisah. Dia waktu akhir usia dia, bila dia sendiri gali kubur dia sendiri tau. Dia korek kubur dia dan dia beribadat banyak. Lepas tu waktu dia beribadat, dia letakkan biji batu tu. Dia batu-batu yang digali apa semua tu, dia beribadat, contoh dah dia berzikir, dia selawat ke apa kan, dia guna batu tu untuk kira 1 2 3 4 5 kan. Jadi batu-batu tu dikumpulkan, lepas tu diwasiatkan. Dia kata nanti bila aku dah mati, masukkan aku dalam kubur, tanam aku dengan batu-batu ni. Allah. Tanam aku dengan semua ni. Sebab inilah bukti kan, saksi aku yang aku dah berzikir. Masya-Allah. Jadi tanam sekali. Jadi kata tanah yang menanam dia tu adalah saksi-saksi dia bahawasanya dia telah mengingati Allah SWT waktu hidup dia. Jadi dia banyak berzikir bolehlah. Kita kalau macam tu takut tak cukup kita punya tanah kubur tu. Ya ke tidak kan? Masya-Allah. Tapi itulah nak kata itu kelebihan dia. Kelebihan. Yang penting, yang paling penting antara dua, jangan tinggal zikir. Ya, betul. Tak kisah pakai biji saga ke apa kan. Subhanallah. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih pada sahabat-sahabat kita ni. Contoh seperti Idris Ishak. Rasa tak mau tinggalkan TV ni, pergi ke dapur pun bawa handphone live. Takut tertinggal ilmu-ilmu daripada Ustaz. Masya Allah, terima kasih. Raja MK, betul. Kadang-kadang kita memang nak berbuat baik, tapi otak ni kadang-kadang takutlah orang kata itu, kata ini. Jadi macam saya katakan tadi, mulut tempayan kita boleh tutup, mulut manusia belum tentu lagi. Jadi kita akan berehat seketika, kembali lepas ini kita akan teruskan lagi. Tapi saya minta tolong kerjasama pada semua untuk berkongsi. Dan saya harapkan seperti biasa, setiap kali kita bersiaran dalam As-Salam Sahur ni, rakan-rakan yang menonton baik di TV, di Facebook, boleh tuliskan komen ataupun harapan, ucapan dan juga doa-doa. Barangkali ada apa impian dan sebagainya, kita aminkan sama-sama nanti. Okey, kita berehat seketika insya-Allah. Subhanallah, baguslah kita tengok anak kecil diajar, dididik untuk bersedekah kan. Mesti dia tengok orang-orang di sekeliling mak ayah dia, atuk nenek dia selalu bersedekah, jadi dia jadikan itu sebagai satu contoh terbaik. Ustaz, sedap saya makanan dia, masya-Allah. Orang rumah bagi. Orang rumah bagi Masya-Allah. Masya-Allah, dapat pahala dia. Alhamdulillah. Ustaz, kalau jadi saya nak tanyalah sikit, kalau kata bagi orang makan ni memang kita akan dapat pahala sama macam orang tu berpuasa. Betul, tu pasal kita kata kadang macam kalau orang rumah kan dia tak boleh puasa contohnya kan. Dia sediakan sahur, sediakan buka puasa contohnya kan. Dapat pahala yang besar dan pahala sama macam orang yang berpuasa. Khususnya waktu buka tu. Sebab dalam hadis Nabi SAW secara jelas sebut man fattara sa'iman, siapa yang bagi orang yang berpuasa tu berbuka.
Fattara ni iftar kan kita biasa sebut kan. So iftar tu siapa yang bagi berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tu tanpa dikurangkan walau sikit pun. Oh ya Allah. Maksudnya bukan kita bagi dua pahala dia. Bukan maknanya Dia dapat separuh, kita dapat separuh. bukan macam tu kan. Saya pun tak ambil Ustaz kalau Ustaz bagi. Tiba-tiba dapat separuh je kan. Dapat full kan. Dua-dua dapat full insya-Allah. Jadi contoh tu kalau seorang. Ya. Cuba kita bayangkan kalau kita boleh share ataupun kita boleh jamu 10 orang. Oh ya Allah. Macam 10 hari puasa kan. Kalau kita jamu 30 orang, macam 30 hari dah. Bukan maknanya besok tak payah puasa dah. Ya. Jangan pula kata. Macam tu kan. Dah 30 dah. Sebab kita dah bercerita tentang Ramadan terbaik. Mungkin yang dah terlepas dah 10 hari awal, kita kalau belum bermula lagi berkongsi rezeki, infak bagi kat jiran tetangga, mungkin nak infak nak ke masjid tak payah. Ke kawan-kawan pun boleh. Dan saya kira Ustaz, amalan bersedekah bulan Ramadan ni memang kita selalu dengar lah. Rasulullah SAW pun laju kalau bab sedekah. Allah. Dan seperti kita faham, Musalla Ar-Raudhah yang berada di Kuantan sekarang ni nak menggalakkan, menghidupkan amalan-amalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Betul. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikanlah apa perkembangan Musalla Ar-Raudhah dan apa yang nak dilaksanakan di sana lagi. Ya, kalau kita tengok Musalla Ar-Raudhah ni, saya baru pergi, saya ingat sebelum Ramadan lagi tu saya ada pergi. Baik. Saya tengok, saya pergi kuliah kat situ. Saya berkuliah kat situ sejak tahun 2009 saya rasa. Oh, lama Ustaz. Alhamdulillah. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama, tetapi dulu adalah daripada rumah lama tau, rumah kayu lama kan. Lepas tu asalnya rumah kayu lama tu pun diwakafkan, maknanya diangkat ramai-ramai oleh penduduk kampung, dibawa ke tengah padang tu untuk dijadikan sebagai musola. Jadi dia orang pun semayang ramai kat situ. Kemudiannya dibesarkan lagi. Jadi walaupun dah dibesarkan masih tak muat lagi. Akhirnya sembahyang tarawih pun kena buat kat luar. Buat open space kan kat luar. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk buat musola yang baru lah. Jadi waktu musola yang baru tu, yang lama tu dah dirobohkan, digantikan dengan yang kita nampak tu ada dalam kabin tu kan. Dalam kabin tu. Jadi semayang kat situ, majlis ilmu semua kat situ dan dinaik dalam Musalla Ar-Raudhah tu. Bila naikkan Musalla Ar-Raudhah tu, saya tengok hari tu, macam mana nak siap sangat dah ni. Tengok macam cantik, memang cantik pun. Saya pergi tengok, Masya Allah, tersergap indah. Rupanya dah 95% siap. Ni gambar yang tertera kan dekat skrin TV kita ni. Memang nampak macam dah siap lah kan, tapi sebenarnya 95% dah siap. Yang belum lagi katanya ada sikit lagi yang belum cukup duit adalah kapet. Dia masih lagi lantai biasa je sebab kapet belum ada lagi. Baik. Kemudiannya tu dipanggil apa tu? Acoustic panel dia panggil. Acoustic panel. Acoustic panel ni rupanya sebab saya tanya ni macam mana ni, dia kata kita nak tampal semua kat sini supaya bila kita semayang dengar Quran sedap kan. Bila ceramah pun dengar jelas. Ya, tak pecah lah, tak keluar. Pecah, tak bergaung. Tak bergaung. Kan, tak bergema kan. Setengah-setengah tu kan kadang kita duduk kan, apa benda lah ustaz cakap ni kan. Dia bergaung kan. Jadi acoustic panel tu pun penting sebenarnya. Betul. Jadi kalau kita bersedekah yang ini, sebenarnya kita sedang membantu orang untuk semayang, untuk belajar kan. Dapat pahala kita. Walaupun kita mungkin tak sampai ke sana tu, kat pelindung, kat berserah tu, tetapi kita dapat pahala sebab kita membantu orang untuk mendengar kuliah dengan baik. Itu acoustic panel. Apa lagi? Contoh lagi, mereka perlukan sistem rawatan air untuk tube well dia orang. Dia orang gali telaga dekat situ dan memang masya-Allah rupanya air dekat situ tu air yang keluar dengan begitu banyak. Kan cumanya betul rezeki kan korek-korek ada pula air. Jadi boleh buat telaga untuk kegunaan jemaah lah. Cumanya bila kita keluarkan air daripada tanah ni, dia tetap memerlukan sistem rawatan air lah. Tak bolehlah main pandai-pandai je ambil minum kan, takut ada orang sakit perut pula kan. Dan antara yang diperlukan duit juga adalah mereka nak buat solar system lah. Supaya mungkin lebih menjimatkan bekalan elektrik lah. Ya betul kan, kat surau kita faham surau masjid ni banyak guna elektrik. Ya betul Ustaz. Sangat banyak. Jadi memang memerlukan kepada perkara-perkara ini. So senang ceritanya dah 95% dah siap. Tinggal 5% saja, jangan lambatlah. Takut-takut nanti kan bulan depan Ustaz Azli bagi tahu dah siap. Dah siap. Nanti kan kita yang frust, tak sempat. Betul. Jadi peluang yang ada ni, nombor akaun kita dah sediakan, insya-Allah. Kalau semestinya kadang-kadang tak sempat sahur ni kan, ambil gambar dulu. Kita beri peluang kepada anda, kita tak paparkan maklumat yang ada kat sekarang ni. Saya tawarkanlah bersama dengan pasukan TV Al-Hijrah ni, tawarkan kepada semua hari ni siapa nak merebut. Hari ni hari Jumaat ya. Hari Jumaat Ramadan. Kita mulakan pagi ni yang sebaik-baik mungkin, yang terbaik. Ini macam Ustaz katakan, ini Ramadan terakhir, bukan tak ada andai dah. Tak ada andai dah. Tak ada andai. Ini Ramadan terakhir kita. Ini adalah Jumaat terakhir kita dalam bulan Ramadan. Ambil nombor akaun ni, kita insya-Allah kita
bukan untuk orang lain, bukan untuk yalah, dia tujuan nampak untuk masjid, tapi dia Allah akan pulangkan balik kepada diri kita, kebaikan dia untuk diri kita dan ahli keluarga. Ni ada orang kisah salam Ustaz. Namanya adalah Muhammad Azli bin Abdullah. Masya-Allah. Katanya Orang jauh. jauh now dah. Katanya syahdunya Ustaz sebut sejarah Mushola Ar-Raudhah terkenang zaman-zaman dulu. Ya, Ustaz Azli. betul. Tak apa, dia patut datang sekali lah kan sama-sama, tapi ada tugasan ya. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz boleh kongsi lagi apa antara perancangan dan kesannya lah yang Ustaz datang dah tengok daripada dulu. Ya, betul. Sekarang ni kesan daripada orang lain macam mana di sekeliling tu, orang makin ramai datang ke aktiviti ni macam mana? Tadi saya nampak Ella tadi kos untuk pemasangan kapet tu 120,000. Ya. 120,000 untuk pemasangan kapet. Kalau seorang sikit kita tolong untuk pasang kapet tu, kita bayangkanlah pahala berapa banyak dah. Berapa ramai yang sujud kat situ Ustaz? Betul. Berapa ramai orang sujud kat situ, duduk dekat situ untuk dengar kuliah, baca Quran dan sebagainya. Semua kita dapat pahala. Jadi pemasangan kapet ni antara yang penting untuk kita segera. 120,000 tu insya-Allah seorang sikit sempat siap. InsyaAllah. Cepat saja sebenarnya. Daripada dulu kan kalau kita tengok kapetnya ada yang kapet yang dah berlubang-lubang pun ada kan dan sebagainya kan, kapet lama. Yalah kat surau lama kan. Dah ditukar dan sebagainya, tapi yalah masih lagi dan tentu lagi kita perlukan kapet yang lebih selesa untuk semua jemaah. Okey. Tadi cerita pasal kehadiran. Betul lah, memang kehadiran makin ramai lah. Yang mana sebab dulu suraunya kecil kan. Bila suraunya kecil, nanti orang nak datang pun dia rasa macam dah penuh dah. Tak apa selesa. Tak apa selesa kan. Yalah betul lah, lagi pun kayu lagi waktu tu. Jalan pun mungkin bergoyang-goyang lagi kan atas rumah kayu kan. Lepas tu bila masuk ke kabin macam tu juga, ada orang surau ke ni. Macam tempat orang orang kontrak tidur je kan macam tu kan. Dia rasa macam tu. Jadi tak berapa ramai, tapi bila dah tersergap indah macam ni, ramailah yang hadir. Orang pun tak sabar-sabar. Saya faham orang kawasan sekeliling tu semuanya tertunggu-tunggu. Baru ni saya kuliah di situ. Yang datang tu bukan sekadar penduduk taman tu, bahkan yang datang dari jauh-jauh. Kan? Semua datang untuk belajar dan bila dia orang datang dari jauh, dia datang ke situ dia orang rasa selesa. Best lah surau ni. Dan yang menarik juga Ustaz Azli dan juga tim beliau buat adalah mereka galakkan supaya anak-anak kita ni sembahyang subuh. Kan di surau ni yang bukan kempen subuh macam Jumaat tu saja, tapi memang tiap-tiap pagi mereka ambil nama budak-budak yang sembahyang subuh dekat surau tu dipanggil apa? Pejuang subuh. Ya, pejuang subuh kan. Subuh warrior ke apa? Subuh warrior kan. Jadi tiap-tiap pagi ada nama, ambil nama, nanti hujung bulan dia akan dapat akan dapat something lah. Bahkan bukan saja hujung bulan, tiap-tiap hari dia akan dapat sebenarnya duit bekal untuk pergi sekolah. Bagus. Jadi bila orang ramai tu saya tengok masya-Allah memang yang dapat hadiah waktu hujung bulan tu, kebetulan saya 2 kali saya kuliah awal bulan. Jadi penyerahan hadiah lah kan. Budak-budak ni 30 pagi tadi. Tiap-tiap hari tak pernah miss subuh. 30 hari. 30 hari. 30 pagi lah kiranya kan. Setiap hari tak pernah miss. 1 bulan. Lepas tu bulan berikutnya muka sama lagi. Ya Allah. Tiap subuh dia dekat surau. Ya mesti heret ayah dia. Ya tentu. Ataupun ayah dia heret dia. Antara dua lah. Tapi biasanya dia lah heret ayah dia mungkin kan. Penuh. Maknanya ya Allah. Dia orang ramai tau. Bukan seorang dua yang begitu. Ini di Mushola Ar-Raudhah. Kita sebagai ayah pun bila anak bersemangat tu, kita lagi malu lah juga kan. Betul lah Aklan? Betul. Aklan senyum manis lah Aklan. Aklan pergi sampai Kuantan? Tak pernah lagi Ustaz. Pergi tau. InsyaAllah, insyaAllah. Aklan ada apa-apa nak tanya Ustaz pasal Mushola Ar-Raudhah ke? Tertanya-tanya ada benda nak tahu? Allah. Buat masa ni dah. Baik, syukur Alhamdulillah. Ustaz Azli jemput dia. Kita ajaklah semua. Jemput Aklam ceramah. Ya, betul lah Ustaz. Apa Ustaz kata ni, kita nak jemput pada semua yang menonton sekarang ni, andai ada kelapangan, ataupun orang sekitar duduk di Kuantan dan sebagainya, datanglah ke Mushola Ar-Raudhah, tengok sendiri. Dan hasil hari ini hingga terbina sampai nak siap nilan adalah hasil daripada sumbangan orang ramai. Daripada tangan anak anda semua dah boleh saksikan sendiri hasil daripada sumbangan dah pun tersergam indah dah. Allah Taala sebut pula ya. Jadi ni nombor akaun dia, ini adalah posternya untuk apa kita lakukan. Satu, kita boleh ambil gambar, simpan dalam phone. Kedua, kita kongsikan dalam grup-grup WhatsApp dekat IG status kita daripada kita bagi tahu dan sahur dan sebagainya. Sumbat sekali yang ni poster ni. Yang ketiga, kita sendiri salin nombor akaun ni, simpan sebagai favorite dalam bank akaun kita. Buat favorite, buat transfer online, boleh buat standing instruction, boleh buat tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari pun boleh. Dah moden dah hari ni. Dan ni QR code boleh scan sekarang juga. Kalau kata lambat lip, ni sekarang kita bagi peluang untuk
scan terus transfer. Lan, oh dia terus scan. Bagus Lan, masya-Allah. Nanti Lan scan dan alhamdulillah pada semua yang bersedekah pagi, bersedekah subuh, terima kasih banyak-banyak mewakili Musalah Aradah. Saya rasa mereka sangat gembira, sangat teruja dengan kemurahan hati rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ni Ustaz, terutamanya para penonton TV Hijrah, sangat suka bersedekah. Luar biasa. Terima kasih banyak-banyak. Sangat yakin hanya Allah saja yang dapat dan layak membalas segala apa yang anda sumbangkan. Jadi nombor akaunnya, saya sarankan ikut, tak sempat tadi ke dapur dan sebagainya, screenshot ataupun ambil gambar dekat TV ni, boleh kongsikan. Baik tu anak beranak dan sebagainya, boleh kita kongsikan. InsyaAllah lepas ni kita nak bacakan doa-doa ataupun mungkin saya boleh baca satu dua. InsyaAllah sekejap. Okey, Syazwan Samin, Assalamualaikum Ustaz, doakan saya dan keluarga saya dipermudahkan segala urusan dan sembuh daripada segala penyakit. Amin. Cahaya hidupku, Assalamualaikum Ustaz, mohon doakan anak saya Ustaz masih lagi di ICU. Allah. Moga diberi kesembuhan segera. Amin. Baik, cahaya hidupku, kita doakan sama-sama. Dan Ustaz, sedekah betul boleh menyembuhkan penyakit juga. Tentu sekali. Doa, sedekah, doa. Moga Allah sembuhkan anak-anak, keluarga kita, diri kita dan sebagainya. Baiklah, kita berehat seketika, kembali lagi lepas ini insya-Allah. Ya, alhamdulillah sambil-sambil bersahur tu, sambil-sambil kejut anak, keluarga bangun kan. Terima kasih kepada ahli keluarga semua yang sama-sama bersahur, dan kita juga ucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang berkongsi doa. Macam contoh pagi ni Siti Nurardinida, Assalamualaikum. Doakan saya kuat, semalam hari terakhir saya bekerja di tempat lama dan akan berpindah ke tempat baru bulan depan. Mudah-mudahan saya diposting dekat dengan anak-anak, suami dan keluarga. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, betul. Itulah jadi kekuatan kita ya. Kita manusia biasa, kita perlukan ahli keluarga kita untuk berikan sokongan moral. Mior Muhammad Syahid, Assalamualaikum semua. Saya baru berhenti kerja. Doakan semoga saya dapat kerja yang lebih baik daripada sebelum ini segera. Terima kasih semua. Doakan. Kita doakan semua dilimpahkan rezeki dan sebagainya. Dan ini Rahmawati, doakan saya serta keluarga sihat tubuh badan dan dipermudahkan segala urusan. Hazrina Ustaz, mohon doakan Allah sembuhkan ibu mertua saya yang sakit dan selalu kurang oksigen. Allahu Akbar. Ramla Jusu, doakan suami saya supaya sembuh daripada segala penyakit. Amin. Zawiyah kata selamat bersahur, terima kasih. Siapa lagi ni? Salina Din, ini kita dah baca tadi. Kita tiba tengok siapa lagi yang belum kita bacakan. Alhamdulillah. Aklan ada siapa? Ada dekat Telegram ni. Daripada Dizul MT. Minta doakan kesembuhan abang ipar saya Saleh bin Yusuf. Terima kasih. Masya-Allah, semoga sembuh. Zawiyah Kamis. Assalamualaikum Ustaz, hari ni hari jadi suamiku tersayang. Wah. Kita bagi sikit satu. Muhammad Razdan bin Muhammad Yasin, moga Allah berikan umur yang berkat, sihat, rezeki yang berkat dan dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Amin. Banyak doa ya. Zarina Haji Yahya, saya pilih-pilih minta maaf, mungkin tak dapat saya baca semua, minta maaf. Doakan moga anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh solehah, dipermudahkan segala urusan kami dunia akhirat, tercapai hasrat dan impian, dan moga ayah saya sihat walafiat sentiasa. Amin. Ya Allah. Dan alhamdulillah Ustaz, ini antara subhanallah, saya tengoklah kata-kata dalam salam sahur ni bila doa, majoriti Ustaz saya boleh katalah dalam persentage saya kata lebih daripada 90% minta sihat tubuh badan. Betul. Saya sangkakan kita akan doa kaya raya, doa jodoh dan sebagainya. Rupanya Ustaz, sihat ini adalah satu nikmat yang tak boleh dibeli. Mungkin Ustaz boleh kongsikan doa yang penting bulan Ramadan yang kita barangkali terlepas. Dia betul kan, dua nikmat yang kita selalu lupa tu kan, sihat dan juga masa lapang tu kan. Antara doa yang kita boleh amalkan dan memang kita selalu amalkan pun sebenarnya, kita minta afiat tu. Afiah. Jadi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Dan ya Allah, aku mohon pada Engkau kemaafan dan juga keafiatan. Apa dia afiah? Afiah ni adalah terpelihara, selamat diri kita daripada segala macam penyakit, fitnah dan sebagainya. Jadi dia bukan hanya semata-mata penyakit yang berbentuk fizikal, termasuk jugalah penyakit dalam hati kita. Sebab kadang-kadang kita nampak yang kat luar tu kan fizikal, yang kita boleh rawat dekat hospital. Tapi kadang-kadang kita lupa ada lagi penyakit-penyakit yang dekat dalam hati kita tu, yang kadang-kadang kita tak perasan ataupun kita tak ambil endah. Jadi doa Allahumma inni as'alukal afiyah ataupun Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah.
Jadi kita minta benda ni memang minta bersungguh-sungguh. Lagi-lagi bulan Ramadan ni kan, memang doa tu mustajab kan. Kita tahu bahawasanya doa orang yang berpuasa tu mustajab. Sebenarnya kan ada yang tanya, Ustaz, doa yang mustajab ni cuma waktu buka puasa ke? Sebenarnya doa yang mustajab ni dalam bulan Ramadan ni dia ada macam-macam bentuk dan macam-macam waktu. Antaranya adalah pada setiap malam bulan Ramadan. Sekarang ni kita masih malam lagi selagi mana belum subuh kan. Walaupun kita sebut pukul 5 pagi ke apa kan, tapi sebenarnya masih malam lah. Selagi mana belum subuh tu satu. Kemudiannya doa orang yang sedang berpuasa. Sebab dalam hadis Nabi SAW ada sebut tentang doa yang mustajab adalah doa orang yang berpuasa. So da'watus shaim ni mustajab. Jadi orang yang berpuasa. Maknanya berpuasa dari pagi sampai ke maghrib lah. Kemudiannya yang ketiganya baru disebutkan tentang ketika berbuka puasa. Jadi maknanya dia ada pelbagai peringkat dan pelbagai waktu yang kita boleh dapatkan doa mustajab. Apa pun bermakna kalaulah kata siang pun mustajab, malam pun mustajab, maknanya 24 jam. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk berdoa. Nak fahamkan adab-adab berdoa ni kadang kita kerja Ustaz, tak sempat nak solat 2 rakaat untuk solat hajat barangkali, ataupun tak ada dalam keadaan berwuduk, atau mungkin tak ada atas sajadah lah, sebab fahaman kita doa barangkali mesti nak kena atas sajadah, nak kena ada proper doa dan sebagainya kan. Adakah doa tu sentiasa kita boleh ratib tanpa angkat tangan dan sebagainya? Ya, memang yang terbaik sekali doa adalah berwuduk kan, dan angkat tangan, menghadap kiblat dan sebagainya. Memang itu antara yang terbaik. Tetapi jangan bila tak dapat yang terbaik kita tinggalkan terus. Maknanya contoh, janganlah kita tak berdoa sebab apa? Sebab tak ada wuduk. Rugilah kita. Kan, sedangkan waktu tu doa mustajab. Contohnya hujan turun pula macam semalam petang, hujan turun di Kuala Lumpur. Jadi bila hujan turun tu, doa petang-petang bulan Ramadan macam tu, kadang kita biar aje. Kenapa tak berdoa? Lupa. Tak perasan lah. Allah, rugi sangat-sangat. Lagi-lagi hari ni hari Jumaat, ada waktu yang doa mustajab, maka manfaatkan betul-betul. Dah lah Jumaat, puasa pula kan. Ataupun tengah selit sedekah tu, atau sedekah musola Ramadan tu doa. Betul. Sebenarnya saya selalu ajar benda ni, saya kata kalau kita tengah bersedekah tu, kita doa, ya Allah, bagilah aku dan zuriat keturunan aku ni di kalangan orang yang mencintai masjid. Contohnya. Jadi bersempena dengan benda tu kan, hati kita tu lebih rasa kan. Jadi dan memang dalam konsepnya dalam Islam macam ni. Kita bila berdoa ni, antara waktu yang paling baik adalah waktu kita buat ibadat sekali. Jadi antara ibadat yang afdal kita buat adalah bersedekah. Selain daripada macam tadi sebut sembahyang hajat kan. Kita sebut sembahyang hajat tu sebenarnya sembahyang betul minta. Konsep dia sama je. Iaitu konsep dia adalah beribadat, lepas tu kita minta tolong pada Allah. Kita baca dalam Fatihah kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau kami beribadat dan pada Engkau kami minta tolong. Jadi ibadat dulu kan, baru minta tolong. Bukan hanya pada Engkau kami minta tolong, hanya pada Engkau kami ibadat. Dia tak terbalik. Ya betul. Itu rules dia punya peraturan macam dia. tu. Ibadat dulu baru minta tolong. Jadi ibadat dulu baru minta tolong ni contohnya bersedekah. So bila kita bersedekah ni tak mesti dengan keluarkan cash kan. Sekarang ni pakai online je. Tadi dah scan dah QR code dan sebagainya. So bila kita sedekah pagi ni, waktu tengah sedekah pagi ni tu, sedekah sambil-sambil kita send kan, tap doa, ya Allah. Pertamanya doa ketika bersedekah apa dia? Yang diajar dalam hadis, doa ketika bersedekah adalah Allahumma taqabbal minni, ataupun Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah daripada aku. Itu yang paling penting kan, Rabbana taqabbal minni, ataupun Rabbana taqabbal minni. Ketika berdoa macam tu maksud dia. Ya, supaya Allah Taala terima sedekah kita tadi tu. Baik, Ustaz. Sebab sedekah ni kita takut kita sedekah banyak tapi Allah tak terima. Nauzubillah. Nauzubillah, kadang sedekah banyak tapi ada riak, kan, ada ujub, takabur dan sebagainya. Jadi kita nak buang semua benda tu, kita nak ikhlas. Maka minta pada Allah, ya Allah terimalah daripada aku. Rabbana taqabbal minni, ataupun dalam bahasa Melayu pun tak apa. Sebab kita bukan tengah sembahyang, kita boleh sebut. Kita waktu sedekah tu, ya Allah terimalah daripada aku, dan tu kita sambung apa yang kita tengah hajat tu. Sembuhkanlah penyakit suami aku, ya Allah. Ya Allah terima daripada aku dan sembuhkanlah penyakit anak aku. Ya Allah terimalah daripada aku dan sembuhkanlah penyakit aku, penyakit hati aku dan sebagainya. So ini antara doa yang praktikal, mudah, dan insya-Allah semua kita boleh amalkan. Subhanallah. Saya nak bacakan satu doa daripada doa Nabi Ibrahim, tapi sebelum tu saya ternampak ada satu soalan yang saya pernah tengok benda berlaku. Idris Isa soalan, ada orang berdoa tak ada tangan sambil berjalan untuk ketika meninggalkan masjid lepas solat Jumaat sebab nak cepat balik nak kerja jalan. Adakah itu dia dalam kurungan lepas solat Jumaat? Boleh ke adab begitu, Ustaz? Dia macam ni, dia apa yang kita boleh buat, maknanya kita buat, jangan kita tinggalkan semua yang semata-mata kerana kita mungkin ada kekangan-kekangan yang tertentu. Jadi kerana sesuatu yang kita tak boleh buat, jangan kita tinggal semua. Maksudnya, kita kata. Baik. Jadi dia tak boleh duduk dalam keadaan berdoa
paling tidak dalam keadaan berjalan. Kan? Mungkin Memang ada urusan yang kita kena sangka baik kan, dia ada ha. urusan lain. Jadi dia mungkin nak cepat. Jadi dia kena keluar sekarang juga. Jadi dalam sambil-sambil dia keluar tu, dia pun tanda tangan. mengaminkan doa imam tu kan. Jadi bila mengaminkan doa imam tu memang lebih baiknya angkat tangan. Ya. So angkat tangan ni tak mesti dalam keadaan duduk. Kan atas jadah macam tadi sebut tadi. Ya. Dia boleh je kita angkat tangan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan. Kan dia boleh je. Cuma macam kita sebut tadi, maknanya kalau tak boleh angkat tangan sebab kita tengah pegang barang ke apa contohnya ataupun tengah buat kerja dekat komputer kita kan, tengah sambil menaip dan sebagainya, maka tak perlu angkat tangan pun boleh berdoa juga. Cuma lebih baik angkat tangan. Adabnya. Jadi yang tadi tu bagus sebenarnya, abang tu yang berjalan keluar di masjid tu sambil-sambil angkat tangan berdoa. Bagus tu sebenarnya. Bagus kan. Tapi kalau boleh, kalau kata tak adalah urusan sangat urgent sangat, duduklah baca Ya, doa betul. kan. Tentu sekali. Itu yang terbaik. Dia ada tingkatan-tingkatan dia. Ya, Alhamdulillah. betul. Kita antara doa-doa terbaik yang selalu kita nak amalkan adalah doa-doa para anbiya. Betul. Yang ini terakam dalam Al-Quran, dan doa pilihan kita adalah doa daripada Nabi Ibrahim untuk zuriat dan juga untuk perkenankan doa, iaitu doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini adalah doa untuk kita minta pada Allah, doa yang dilafazkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan zuriat, iaitu maksudnya, wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan daripada zuriatku orang yang tetap melaksanakan solat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa. Kotlah kata dah tak ada idea macam mana nak doa kan. Ambillah petikan-petikan doa para nabi yang sah, pernah ataupun telah dimakbulkan oleh Allah SWT. Dan kita ada sahabat-sahabat kita di Okey, baik. Kita ada sahabat kita daripada Facebook, di mana ya namanya Ben Muhammad. Doa soalannya adalah, kalau waktu sujud, macam mana nak berdoa yang terbaik waktu sujud? Kadang-kadang Ustaz, ni satu perkara lah. Kadang kita solat hajat sama-sama, kita boleh dengar member kita doa dalam bahasa Melayu, kita alamak batal kot kan. Kita risau, dan ini penting ya. Kita solat hajat ramai-ramai tapi orang tak tahu baca doa, dia bersungguh, dia menghayati, tapi dia baca dalam bahasa Melayu. Macam mana Ustaz? Okey, kita di Malaysia ni kita bermazhab Syafi'i. Dan dalam mazhab Syafi'i, dalam semayang memang kita tak boleh berbahasa dengan bahasa Melayu. Maknanya memang kalau kita bercakap dalam bahasa Melayu boleh membatalkan solat. Baik. Jadi caranya macam mana? Apa yang terbaik? Yang terbaiknya adalah bila kita sembahyang hajat ataupun sembahyang biasa pun, sebab waktu kita sujud tu memang doa mustajab kan. Mana-mana sujud pun, tak mesti sujud yang terakhir sujud daripada sujud yang pertama, semuanya adalah waktu doa mustajab. Sebab waktu tu kita rasa kita ni adalah sebagai seorang hamba kan, kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Jadi waktu itulah paling dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdoa betul-betul. Macam mana cara nak dapat yang terbaik? Doa yang macam tadi tu. Tadi kongsikan doa para nabi dalam Quran contohnya. Maknanya kita perlu hafal lah. Dan mungkin ada doa-doa yang memang kita dah hafal dari kecil. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ataupun Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ataupun mungkin doa yang kita dah belajar daripada kecil dulu, Allah makhtim lana bi husnil khatimah kan. Jadi semua tu cuba untuk kita buat, sebab itu je yang kita hafal, tapi tambahlah kan dalam masa sekarang ni, lagi-lagi bulan Ramadan ni, cuba kita tambah lagi doa-doa yang kita boleh amalkan ketika mana kita sembahyang, sebab kita kena hafal dia dalam bahasa Arab. Tadi macam tadi kongsikan tadi doa tu, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Dapat semua sekali cantik. Kalau tak dapat 100%, satu tu pun ambil separuh pun jadilah. Kan? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Contohnya. Ataupun Rabbana wa taqabbal doa. Okey. Ataupun apa-apa doa yang diajarkan oleh para ulama dan sebagainya. Dia kata, Ustaz, saya tak hafal mana-mana doa kecuali Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bacalah, tak apa. Tapi kalau lapar tanggung sendirilah. Sebab biasa doa tu kita baca sebelum makan kan. Ini sembahyang subuh dah baca dah kan. Tapi boleh. Sebab kita minta Allah berkati kita pada apa yang Allah rezekikan kepada kita. Jadi bila kita minta rezeki ni kan banyak. Rezeki bukan makan aja. Rezeki waktu kita bekerja, rezeki apa semua tu, mudah-mudahan Allah berkati. Yang penting kita nak Allah berkatkan rezeki kita. Jadi boleh je kita doa macam tu waktu sujud. Allahumma barik li fima razaqtani, atau Allahumma barik lana fima razaqtana. Doa macam tu pun boleh, tak ada masalah. Yang pentingnya
cuba baca tak ada masalah. Tapi katakanlah, tak ada ustaz, saya nak ada doa spesifik ni yang memang kena cakap Melayu juga. Ya. Macam contohnya dia, yalah dia ada harapan, dia ada apa semua tu kan. Yang itu kita buat bila? Lepas sembahyang. Dia bagi salam, lepas tu doa. Sebab salah satu waktu doa mustajab juga. Ya, risau yalah, risau kadang fahaman kita dalam sujud tu lah waktu terbaik, tapi nanti dah bangun dah macam dia kurang tajam lah doa tu. Allah Ta'ala Maha mengetahui, kan? Allah Maha mustajabkan doa. Dan salah satu waktu doa mustajab adalah lepas sembahyang memang. Jadi lepas sembahyang kita angkat tangan berdoa banyak-banyak pada Allah SWT. Luahkanlah segala apa yang kita nak daripada Allah SWT. Kan? Dan bahasa doa ni dia tak semestinya bahasa yang macam bahasa buku tu. Wahai Tuhan. Kan? Dia tak mesti macam tu. Dia boleh kita luahkan daripada hati kita yang paling dalam. Kan? Kita boleh sebut betul-betul, ya Allah, aku tahu aku ni banyak salah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Macam tu contohnya. Maksudnya kita sebut je betul-betul, kita luahkan segala-galanya pada Allah. Betul, ya Allah, engkau tolonglah aku, ya Allah. Pada bahasa kita pun kata balik sikit pun tak apa. Allah Kan? faham, Bukannya SPM bahasa Melayu kan, ketat bahasa Melayu. Kena potong markah sebab salah tata bahasa. Kan? Dalam doa tak ada macam tu. Allah Taala Maha rahmah, Allah Taala Maha pengasih. Allah Taala akan mustajabkan. Dan yang pentingnya doa dalam keadaan kita yakin Allah akan mustajabkan doa kita. Jadi bulan Ramadan ni lebih-lebih lagi, kan, pagi Jumaat ni lagi banyakkan berdoa. Tadi macam kita sebut sedekah pada hari Jumaat, sedekah bulan Ramadan. Lepas tu berdoa banyak-banyak pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah terima semua permintaan-permintaan kita. InsyaAllah, amin. Ada satu soalan sikit je lagi Ustaz. Aziah Muhammad Said. Ya, boleh ke baca doa dalam hati semasa sujud? Mohon pencerahan. Dia kalau ikut kata Imam An-Nawawi, waktu solat tu, waktu kita sujud tu, kita doa dalam hati tu dia tak dikira sebagai berdoa lagi. Yang dikira tu adalah apabila kita lafazkan. Yang dikira tu adalah bila kita lafazkan. Jadi bukanlah bermakna kita tak boleh langsung doa dalam hati. Doa dalam hati ni biasanya para ulama ajar, macam Imam Nawawi sendiri ajar, baca doa dalam hati ni bila memang kita tak boleh nak sebut. Kerana apa? Contohnya kita dalam majlis ilmu, kita waktu sembahyang Jumaat, kita tekan dengan khutbah. Dengan khutbah kita jangan bising. Jadi tapi kita ada benda kita nak doa ni. Jadi doa dalam hati sebab Allah Taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah tahu. Jadi dalam hati kita ni boleh terus berdoa walaupun tengah dengar khutbah. Kan? Dengar lagi-lagi khutbah tu cerita pasal Ramadan contohnya kan. Lepas tu cerita tentang kelebihan baca Quran dalam bulan Ramadan contohnya. Jadi dalam hati kita, ya Allah, bagilah aku mudah baca Quran. Allah jadikan aku di kalangan orang yang rajin baca Quran. Dalam hati. Tu okey. Tapi dalam sembahyang, cuba saya upaya untuk kita lafazkan, sebutkan, biar telinga kita dengar, mulut kita bergerak, telinga kita dengar, kita sedang bagi tahu pada hati kita apa yang kita nak sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan syukur kita juga ada terima banyak sangat doa ni. Saya tertarik daripada Fakrul Razi. Assalamualaikum Ustaz. Saya budak muda. Ada doa yang boleh amalkan supaya hati tetap dalam iman dan agama. InsyaAllah nanti mungkin Ustaz boleh kongsi waktu yang agak ada ni. Mungkin Aklan pun boleh ajar lah. Dia pun anak muda Lan. Boleh ajar je Lan. Songkok cantik Lan. Masya Allah. Manis senyuman. Ustaz, mungkin kita nak menutup tirai kita ni. Kita nak berehat dah. InsyaAllah kita nak bagi laluan untuk azan subuh. Dan Ustaz mungkin boleh pimpin sedikit bacaan doa. Kita fokuskan kepada Ramadan yang berbaki ni. Semoga Allah terimalah ini menjadi satu Ramadan yang terbaik untuk kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahil qutri unsa wa dzakar. Tuhan kami, Engkau ajarkanlah kepada kami apa yang memberi manfaat kepada kami, dan Engkau berikanlah manfaat kepada kami atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Begitu juga kepada ahli keluarga kami, sanak saudara kami, serta rakan taulan kami dan penduduk negeri ini, sama ada yang lelaki maupun yang perempuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah untuk kami di dalam bulan Ramadan. Wa a'inna fihi 'ala as-siyami wal qiyami wa tilawatil Quran. Dan ya Allah, tolonglah kami pada bulan Ramadan ini
untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya, solat dengan sebanyak-banyaknya, dan membaca Al-Quran, wa ghaddil basar, dan menundukkan pandangan, wa hifzil lisan, dan menjaga lidah-lidah kami daripada berkata-kata apa yang engkau tidak redai. Ya Allah, jadikanlah kami dapat berpuasa seperti mana puasanya Nabi SAW, para sahabat dan para salihin. Kurniakanlah kami nikmat Ramadan seperti mana yang dinikmati oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kurniakanlah kami Lailatul Qadar. Panjangkanlah umur kami agar kami dapat bertemu Lailatul Qadar, dan jadikanlah kami di kalangan mereka yang dapat menghidupkan Lailatul Qadar ikhlas hanya semata-mata kerana-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur, terima kasih Ustaz menjadi guru kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu amalan yang baik pada semua. Kita amalkan doa-doa yang baik. Pada semua teruskan menonton. Kita ada lagi salam subuh dan seterusnya bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Ada sekian umur, kita jumpa lagi. Selamat bersahur dan teruskan bersedekah kepada musala Ar-Radah. Mudah-mudahan Allah limpah ruahkan rezeki kita semua dan angkat segala doa-doa kita, diberikan kesembuhan dan dimakbulkan segala hajat insya-Allah. Ada sekian umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.